Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'd. Okay, pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan juga limpah kurnianya maka kita dapat lagi diberi peluang diberi kesihatan dan juga kata sihat tubuh badan untuk kita dapat lagi belajar deh. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran dalam subjek Al-Lughatul Arabiyyah Al-Mu'asirah. Kita akan sambung di muka surat 85 di dalam buku teks. Okey. Kalau semua dah bersedia, mari kita mulakan. Okey, Ustaz akan share di sini. Suara jelas Ustaz akan share di sini skrin Ustaz. Tajuk berkenaan dengan Al-Manqusu wal-Maqsuru wal-Mamdud. Okey, di muka surat 85. Okey, tajuk ini nak cerita tentang satu topik ataupun berkenaan dengan satu kata nama, isim. Kata nama yang kita bahagikan dia kepada 3 jenis. Okey, kata nama ni kalau pembahagian dalam bahasa Arab kita ada ismun wa fi'lun wa harfun. Okey, alaysa kadzalik? Al-ismu wal harfu wal fi'lu wal harf. Okey. Jadi al-manqus wal maqsur wal mamdud ni 3 jenis kata nama. Kata nama. Okey. Okey, yang ni nama dia manqus. Yang ni nama dia maqsur. Manakala ini yang nama dia mamdud. Apakah manqus, maqsur dan mamdud? Okey. Kita tengok di sini manqus dulu. Dia adalah kata nama Kata nama maknanya dia bukan kata kerja lah. Isim makna dia bukan fa'il. Jangan tertukar dengan fa'il. Bila dia isim, makanya dia bukanlah fa'il, fa'il madhi, mudhari', amar dan juga bukanlah harf. Kita belajar itu ke jar majrur deh. Ada harfu jar. Ni isim, bila isim ni maka dia bukan fa'ilun dan juga bukan harfu jar. Jadi ada sesetengah isim ni kita boleh kategorikan dia sebagai manqus dan maqsur dan mamdud. Okey. Isim yang manqus ni, yang pertama ni adalah isim yang mu'rab. Isim mu'rab. Mu'rab ni maksudnya isim yang berubah. Bila kita kata isim mu'rab, maka isim mabni dia takkan tergolong dalam
kata ni lah. Dia tidak akan jadi mangkus, mamdud dan maksur. Sebab kalau isim mabni, apakah isim mabni pertama sekali? Kita ada isim isyarah. Mausul. Isim isyarah, isim mausul, dhamir, dhamair, lagi apa lagi? Isim istifham. Ingat lagi kau? Isim isyarah haza, hazihi, Ya. haulai. Okay. Isim mausul allazi, allazani, allazina. Dhamair huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Isim istifham. Jadi semua ni adalah isim mabni. Mabni maksud dia tidak berubah. Tidak berubah baris akhir. Maka kesemua isim ni dia bukan isim mangkus, maksur dan mamdud. Sebab kesemuanya isim mangkus, maksur dan mamdud ialah isim mu'rab. Isim mu'rab. Okey. Jadi ini adalah terkeluar. Ya, bukan isim maksur, bukan isim syarah, bukan isim mausul, dhamair, isim istifham, lagi apa lagi? Dan seumpamanya yang mabni dah. Okey. Jadi selesai situ. Isim mu'rab, isim maksur, mamdud dan mangkus ialah isim mu'rab yang makhtum, yang diakhiri dengan ya. Ni bagi isim mangkus. Yang ni akhir dengan ya, sebelum dia baris bawah. Kasrah ni kita belajar sebelum pada ni, kasrah bermaksud baris bawah. Jadi kita tengok contoh yang diberikan. Al-qadi. Perkataan al-qadi. Jadi perkataan qadi kalau kita tengok dia berakhir dengan huruf ya, ya. Dia kata al-makhtum yang diakhiri, khatimah, khitam. Maksudnya akhir dengan ya. Okey, ni tengok ya. Dan sebelum padanya, sebelum huruf ya ni berbaris di bawah ataupun berbaris kasrah. Al-qadi bermaksud hakim. Okey, al-qadi maksudnya hakim. Manakala yang kedua, kita tengok contoh yang kedua adalah contoh perkataan ar-rami. Okey, jadi kesemua al-qadi, ar-rami, ad-da'i adalah isim. Kita tahu mana dia isim sebab dia ada alif lam. Di sini pun dicerita dah kita kan. Isim, maka kita tak cerita dah lah pasal fa'il dan juga pasal harf. Tengok sini semua ada alif lam. Alif lam tu tanda, salah satu tanda isim kan. Ar-rami ada ya, sebelum pada huruf ya ini ada baris bawah. Jadi sekiranya isim yang mu'rab yang diakhiri dengan ya asal, bukan ya tambah dah. Memang ya ni ada dalam perkataan asal dia. Dan sebelum ya itu berbaris di bawah, maka ianya menepati ciri-ciri isim mangkus. Nama dia isim mangkus. Ar-rami bermaksud pelontar. Ar-rami maksud dia pelontar. Daripada perkataan ataupun daripada kata kerja rama. Rama ni melontar. Ar-rami pelontar. Ini qada menghakimi. Al-qadi untuk hakim. Dan yang ketiga kita ada perkataan ad-da'i. Ad-da'i. Okay, kita cek dulu. Dianya isim, kata nama. Tahu mana kata nama ni? Ada alif lam. Alif lam salah satu tanda kata nama. Kata nama, isim. Yang mu'rab maknanya ia bukan tergolong daripada ni kategori isim mabni. Ni isim mabni dah. Lepas tu dia diakhiri makhtum, akhir perkataan tersebut, kata nama tersebut dengan ya, dengan huruf ya, okey. Dan sebelumnya, sebelum huruf ya ini berbaris di bawah, baris kasrah. Jadi ini adalah isim, nama dia isim mangkus. Okey. Jadi boleh jelas apa itu isim mangkus. Okey, al-qadi, ar-rami, ad-da'i maksud dia pendakwah. Da'a ni maksudnya mendakwah, mendoa. Jadi ad-da'i ni pendakwah. Okey, seterusnya kita pergi kepada isim maksur. Yang kedua nama dia maksur. Ni mangkus mangkus. Yang ini maksur. Dia kata isim maksur ialah isim mu'rab, sama juga yang diakhiri dengan alif
Alif. Alif ni alif lazimah. Alif bukan alif tambah tapi alif asal. Okey, dan alif lazimah ni dia bentuk dia macam ya, jangan awak confuse Alif lazimah ini bentuk dia sama macam ya, cuma dia tak ada titik. Kalau ni ya, okey, huruf ya awak tahu ya dia bentuk ni cuma dia ada titik. Kalau alif lazimah ni dia bentuk dia macam ya, cuma dia tak ada titik. Nanti kita tengok contoh dia. Laisa ba'daha hamzah. Alif ni yang diakhiri dengan alif dan selepas alif itu tak ada hamzah. Tak ada hamzah. Mari kita tengok contoh. Contoh perkataan yang diberikan, tengok sini. Nampak nampak macam huruf ya tapi dia sebenarnya bukan huruf ya. Sebab tak ada titik. Kalau dia bentuk dia gini, kalau ada titik ni panggil ya. Kalau tak ada titik ni kita panggil alif lazimah. Alif maksurah dipanggil. Alif maksurah nama dia. Okey? Kita tengok ya alif ni belakang dia tak ada hamzah. Maka ianya adalah kata nama. Dan kata nama ni adalah mu'rab. Maka sekiranya demikian, maka kata nama ini, isim ini kita panggil dia sebagai isim maqsur. Okey? Jadi yang pertama itu contoh yang diberikan al-fata bermaksud budak lelaki. Budak lelaki. Okey, yang kedua, perkataan yang kedua al-mustashfa. Al-mustashfa kita tengok ada alif maksurah, alif yang melazimi yang bukan tambahan. Bukan ya ni Sebab apa bukan ya? Sebab dia tak ada titik. Kalau ada titik bawah tu dia panggil ya. Kalau tak ada titik ni dia panggil alif maksurah. Dan selepas alif ni tak ada huruf hamzah. Maka yang oleh kerana demikian, maka isim ataupun kata nama ini dipanggil kata nama maqsur. Isim maqsur. Al-mustashfa bermaksud hospital. Okey, kita tinggal lagi satu lagi iaitu selesai mangkus ni maksur, satu lagi ni nama dia mamdud. Isim mamdud, kata nama mamdud. Apakah dia? Iaitu kata nama mu'rab. Mu'rab maknanya bukan mabni Okey. Mabni ni isim mabni kita tahu. Contohnya di sini dhamir, isim istifham. Isim istifham ke apa? Hal, man, mata, kata nama tanya bila, di mana, aina, hal adakah, man siapa. Itu adalah kata mabni istifham mabni. Jadi kesemua itu tidak tergolong dalam hak kita nak belajar ni Jadi dia kata syarat dia kesemuanya ini isim mu'rab yang berubah akhir dia. Yang mana al-mamdud ini isim mu'rab, kata nama yang makhtum, yang diakhiri dengan hamzah. Dengan hamzah. Sebelum hamzah tadi ada alif tambah. Alif tambahan. Maknanya dalam arti kata lain, perkataan isim dia diakhiri dengan hamzah. Sebelum hamzah ini ada alif. Okey, itu adalah isim mamdud, sorry. Ini adalah isim mamdud. Okey, contoh dia bagi, contohnya bayda. Ada hamzah di akhirnya, sebelum hamzah ada alif. Jadi bayda bermaksud putih. Putih. Okey. Yang kedua sama. Okey, kita tengok juga ada hamzah. Sebelum hamzah ada alif. Ni hamzah ada alifnya, hamzah. Dianya isim, maka dia adalah isim dinamakan sebagai isim mamdud. Sama maksud dia langit. Okey, selesai tentang pengenalan bagi maksur, mamkus dan juga mamdud. Sekarang kita tengok latihan dalam muka surat 89 bukan 85. 89 dalam buku teks awak itu ada latihan di bawah. Dia kata di sini ayyin, tentukan, cari, kenal pasti. Ayyin ni kenal pasti, cari, tentukan.
Pilih macam-macam lah. Al-asma' al-manqusah wal-maqsurah wal-mamdudah. Okey. Jadi latihannya macam mana? Ni awak kena buat. InsyaAllah Ustaz bagi 2 saja, dia ada 6 kan. Ustaz bagi contoh 2 saja, iaitu contoh 1 dan contoh 2. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Dia suruh kita cari, tentukan di mana dalam ayat ini ada mangkus ke, mangsur ke, mamdud ke. Baik. Jadi sini, nombor 1 ni adalah ayat Al-Quran, surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Okey, rasa-rasanya mana isim mangkus ataupun maksur dan juga mamdud. Siapa nak try? Cari, mana nak tentukan. Kita ada hak ni, hak ni, hak ni dan hak ni. Okey, mana satu rasa-rasanya? Ya, Ad-duha. Okey, wad-duha. Okey, ini adalah jawapan dia. Okey, kita tentukan mana kita pilih. Nanti dalam latihan buku tulis awak nanti, awak buat macam ni lah. Okey, untuk latihan muka surat 8+9. Okey, tulis tajuk macam biasa di tengah-tengah. Al-Manqus wal-Maqsur. Ni tajuk dia dah. Ustaz tulis dulu lah. Wal-Mamdud. Okey, hari ni hari Al-Isnin. Al-Isnin, tarikh hari ni 9/8/2021. Hari kematian Siti Sarah deh. Okey, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, muka surat 8+9. Ha. Sedekah Fatihah lah. Okey, ha ni ayin. Okey, tulis dia punya arahan soalan. Dan tulis dia ada 6 soalan deh. Okey, 1 tulis dia wadduha wal-laili idza saja. Okey. Jadi ustaz nak awak tulis jawapan dia sini. Okey, tulis jim lah jawapan. Okey, mana antara ni awak tulis jawab dia ad-duha. Okey, jawapan dia. Okey, sorry. Jawapan dia awak tulis sini ad-duha. Okey. Jenis dia apa? Ad-duha ni. Mangkus ke, maksur ke, mamdud? Al-Maqsur. Jawapan dia al-Maqsur. Sebab apa? Sebab dia maksur lah. Maksur ni apa awak tahu dah belajar ni kan? Al-Maqsur ni yang berakhir dengan alif lazimah. Al-Maqsur. Gitulah. Okey, nombor 2 pula awak jawab nombor 2. Okey, nombor 2 sini mari kita tengok mana jawapan dia. Okey. Kenapa bukan saja dah? Okey. Okey, baik sini. Wadduha wal laili idza saja. Okey, saja kenapa dia bukan maksur ke, mamdud ke, mangkus? Kalau kita tengok nak lebih kurang dah kan dengan hak ni deh. Ya ke? Kau saja ni ada juga. Serupa ngak ni ke? Jawapannya tidak. Sebab saja itu adalah fa'il. Fa'il. Okey, kita nak tahu mangkus, maksur dengan mamdud dia mesti apa syarat dia? Isim lah kata nama. Manakala saja ni perkataan saja ialah fa'il. Jadi bukanlah. Ni lah kita tinggal ni. Jadi jawapannya ad-duha ni jenis dia maksur. Okey. Alhamdulillah. Nombor 2. Qabaltu muhamiyan masyhuran fil mahkamah. Okey. Mana perkataan isim yang maksur, mangkus atau mamdud? Mana kita nak tentukan. Okey, cara dia kita buang dulu yang tidak berkaitan. Maksud tidak berkaitan tu macam mana? Dia kata isim kan. Bila kita nak cari isim, kita buang kita buang fa'il, kita buang harf. Kita nak senang kan. Kita tak say lah harf, kita tak say isim fa'il. Jadi di sini dalam ayat ni mana hak harf? Okey, ni harf kita buang. Okey, mana hak fa'il? Qabaltu. Qabaltu ni fa'il deh. Okey, kita buang. Jadi yang tinggal hanyalah perkataan muhamiyan masyhuran al-mahkamah. Semuanya isim. Sebab apa? Sebab kita tahu belajar sebelum ni tanda isim tanwin. Jadi dia isim lah. Okey. Ni pun tanwin juga. Okey, isim. Sebab kalau awak belajar tanda-tanda ni di awal buku itu pelajaran dalam buku teks kalau awak balik-balik tanda-tanda isim antaranya tanwin dan juga alif lam. Jadi kita ada 3 sini. Awak rasa hak mana so? Muhamiyan. Okey, muhamiyan betul lah tu.
Betul. Muhamian. Sebab kalau kita tengok, mangkus ni dia berakhir dengan ya. Sebelum dia baris bawah dia. Maksud dia berakhir dengan alih, iaitu ya tak ada titik. Dan mamdud ni dia ada alih dengan hamzah. Jadi, mana hak rekat-rekat? Teka. Muhamian. Hak muhamian ni rasa hak mana sah? Hak ni ke? Hak ni ke? Hak ni ke? Kita tengok mamdud tu macam dot lah dia. Sebab dia kena ada alih dan hamzah. Jadi bukan mamdud. Mangkus. Mangkus. Ma- Mangkus maksur Ha. dia kena akhir dengan alih. Ni nampak ada ya di sini. Jadi muhamian ni adalah mangkus. Awak pilih muhamian, jenis dia adalah mangkus. Okey, asal dia adalah ejek dia gini. Ni. Ya sebelum dia baris bawah. Yan ni atas ni kerana dia i'rab lah. Dia i'rab, dia mangkus. Dia mansub. Okey, tak apa. Okey, dan baki lagi nombor 3 hingga nombor 6 tu awak buat dalam buku tulis dah. Okey. Okey, yang ni pun kerja rumah juga. Kerja rumah juga. Jadi dua perkara lah dah. Ustaz. Dua perkara. Muka surat 89 dengan yang ni muka surat apa ni? 90 ke? Ustaz. Ya. Contoh yang Ustaz bagi tadi tu buat juga. Ya, buat juga. Okey. Ni muka surat 90. Jadi dua wajib dah hari ni, boleh? Dua. Muka surat 89 dan juga muka surat 90. Ha juga. Ni ha juga ni. Mana ha? Dua kali ha. Ha lah jawab. Okey, tak apalah ha juga kak. Okey, yang hak ni ha di muka surat 90 dia suruh kita kawin jumalan kama fil misal. Okey, kita tengok sini. Kawin maksudnya bina. Satu ayat seperti dalam contoh yang diberikan. Okey. Ni contoh dia beri, contoh perkataan dia adalah al-qadi. Okey, al-qadi. Jadi dia suruh kita buat ayat bukannya ayat kosong-kosong, ayat seperti yang dia beri. Dia beri. Okey? Macam mana tu? Ni ayat dia, ayat contoh dia. Awak hanya perlu tukarkan isim saja, kata nama saja yang dia tukar. Ni dia dah bagi dah, al-qadi. Maknanya nanti untuk muhami ni, awak masukkan muhami ini ke dalam ayat ni. Dan tukarkan juga ni. Masuk ayat ini, yang pertama, haza al-qadi adilun. Maksudnya, qadi maksud apa qadi ni? Bukannya qadi bahasa Kelantan kita, qadi tak. Awak qadi bukan. Qadi ni maksudnya hakim. Hakim haza ini. Hakim ini, haza ni kan ini. Maksudnya kalau kat Arab kan. Haza qadi, ini hakim. Adil maksudnya adil. Seorang yang adil. Seayat. Dia ada 3 ayat dah. Dia suruh bina 3 ayat seperti yang diberi contoh. Ini hakim seorang yang adil. Uhibbu, saya suka al-qadi. Saya suka hakim ini. Lepas tu ayat yang ketiga, salam tu, saya memberi salam. Saya beri salam. Salam tu maknanya saya beri salam ala kepada hakim tersebut. Hakim ini. Okay, itu ayat dia. Dia suruh buat ayat nombor 1, 2, 3 ni sama. 4 dan juga 5 sama seperti ayat contoh tadi. Okay, contohnya untuk yang pertama ni deh. Contoh yang pertama. Kita buat sini. Okay, kita buat sama macam dia. Okay, macam mana ayat dia? Pertama, haza al-qadi adilun. Kita tukar haza. Okay. Qadi ni kita tukar kepada al-muhami. Haza al-muhami adilun. Okay. Uhibbu.
Uhibbu al-muhami. Okay. Dia tukar qadi dia tukar al-muhami. Al-muhami. Lepas tu ayat yang ketiga. Salamtu ala al-muhami. Okey. Boleh faham buat ayat? Ustaz, Buat ayat. kenapa kena buat ayat gitu? Bagus. Saya tunggu soalan tu. Okey. Kalau kita tengok contoh yang diberi, contoh yang 1 dan 2, kita bolehlah buat ayat gitu deh. Manakala contoh yang ketiga, 4 dan juga 5, kena tak kalau kita buat ayat tersebut? Tak. Tak kena deh. Macam contoh ni, as-sama' maksud dia apa? Langit kan? Okey, nombor 4, sahra' maksudnya padang pasir. Yang ni al-wadi maksudnya apa dah dipanggil kalau kat Inggeris dipanggil oasis. Oasis. Ustaz tak jumpa perkataan kat bahasa Melayu dia. Dia macam dia tengah pada pasir dia ada laut. Dia ada laut pula dia. Dia macam teluk lah, ada air. Wadi. Kalau sebab kat Melayu pun kadang-kadang ayat wadi juga. Apa dah maksud kat Melayu dia tak ingat. Tak apalah. Kalau jumpa Ustaz bayar dah maksud dia. Okey. Macam mana kita nak buat ayat tersebut? Haza as-sama' adil. Bolehkah kita ayat ini langit yang adil? Tak boleh deh. Tak sesuai. Sama juga padang pasir. Haza as-sahra' adilun. Tak kena. Jadi macam mana awak nak buat? Untuk yang ketiga, 4 dan 5, awak buat satu sahaja. Satu ayat sahaja. Apa-apa sahaja ayat yang awak nak buat. Tapi pastikan ayat untuk sama ni berbeza dengan sahra dan juga berbeza untuk wadi. Dah. Satu saja ayat. Kalau untuk yang ni, awak nombor 1 dan 2 ni ikut saja 3 ayat yang diberikan sebagai contoh tu deh. Boleh tukar sebab dia orang. Ini sikit-sikit saya suka dan saya memberi salam. Kalau untuk 3, 4, 5 ni tak kena lah deh. Jadi awak buat satu ayat yang mana ayat ni berbeza. Nombor 3, nombor 4 dan 5 berbeza dah. Okey, jelas dah? Okey, baik. Rasa setakat itu sahaja. Ustaz ikut je lah buat ayat. Ya, ikut. Ikut je ayat apa yang awak nak. Berkenaan dengan langit. Ni, langit ikut awak nak ayat apa? Langit ini biru ke? Ikutlah. Ataupun langit pada hari ini cerah. Buat ayat simple-simple saja. Yang penting ayat itu betul dan menerangkan makna perkataan ni. Sahara ni saya berjalan di padang pasir yang kering tu payah tu. Kalau agak Melayu mudah lah. Kalau kat Arab apa dia? Saya pergi ke padang pasir contoh. Wadi mu sampul saya melihat padang pasir. Itulah. Okey, pelajaran hari ini dah selesai. Yang ni hanya kata selingih sahaja. Mari kita pakat buat. Ada 2 minit sahaja lebih kurang. Ni kalau ni minit satu lah. Kalau tak silap tak, dia bagi ni panggil silang kata lah. Ni tak perlu cuma untuk dalam kelas ni sahaja. Kita cuba selesaikan. Sebab masa pun ada lebih kurang 2 minit sahaja lagi. Jadi, al-kalimatul mutaqati'ah. Ni jangan bukan wajib dah. Bukan kerja rumah. Bukan cuma sahaja nak buat. Bukan kerja rumah. Menegak. Yang ni ufuki ni melintang. Okey, dia kata nombor 1 dia bagi kata eba dengan perkataan satu ni maksudnya taman-taman. Ini jamak ni. Dia kata mufrad dia. Mufrad dia adalah bustan. Bustan. Okey. Yang kedua, muradif mu'jam. Mana nombor 2 sini? Dia ufuki juga ni sini nombor 2 dah. Muradif mu'jam. Sebab apa spekal itu? Ya dah. Speka. Muradif Kuih jelah Ustaz. Kuih jelah. Tadi tak jelas juga kau tadi. Bukan dia jadi masuk Tak jelas. Lagu mana tu?
Gambar kau. Dia jadi bukan Spekar. gambar. Spekar jadi sekat-sekat gitu. Okey. Lekat-lekat Beres. Tadi tak lekat kau? Tadi beres? Bere ya tadi. Beres. Maknanya tahu tak apa makna dia? Maknanya suruh berhenti lah tu. Bila lekat-lekat tu kak, dia suruh berhenti lah. Beres. Tak apa. Kita berhenti lah. Sebab lah ni pun 12.35, masa dah habis. Jadi terima kasih banyaklah deh untuk yang hadir. Siapa mau nak mari ni? Okey. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Jadi yang tak boleh join tadi, Ain yang baru nak join ni, boleh tengok semula dalam channel YouTube deh. Okey, boleh tengok mula dalam channel YouTube. Saya tak Kata tubik silang tu gambar. buat dalam buku. Apa dia? Hak tadi buat dari buku tulis lah. Buat dari buku tulis dan juga hantar pada ustaz deh. Okey. Kata silang. Asna ni tak tubik gambar dia. Tak tubik gambar. Tak apalah, awak boleh tengok semula dalam channel YouTube. Bentar lagi ustaz upload dalam YouTube. Orang tak boleh join tadi boleh tengok dalam YouTube mula deh. Okey. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.